Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu, dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu, walau sedar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat.
akhirat seperti Rasul dan sahabat. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar anda semua pada pagi ini? Kaifa halukum jami'an? Apa khabar anda semua tuan-tuan dan puan-puan, para penonton? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan limpah kurnianya kita dapat lagi bersama pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan pada hari Jumaat Yaumul Barakah 1 Sya'ban. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Sya'ban tuan-puan. Semakin terasa semakin terasa debaran. Makin terasa debaran untuk kita menuju ke ambang Ramadan yang bakal tiba. Tak lama lagi tuan-puan, pejam celik dah habis bulan Rejab, kita dah masuk Sya'ban nanti. Pejam celik sikit sahaja kita dah berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, saya harap tuan-tuan dan puan yang bersama pada pagi ini diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesihatan yang baik, diberikan dikurniakan perasaan gembira di samping ahli keluarga tuan-tuan dan puan, okey. Dan kepada mereka yang mungkin sedang bersiap nak pergi kerja dan sebagainya, ataupun ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin tak bekerja, ada aktiviti yang nak diuruskan pagi ini. So saya doakan agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin ada yang dalam kereta sedang memandu dan sebagainya, atas motor ke manalah tahu kan, nak juga dengar sharing tajwid ni pakai earphone, naik motor bawa kan. Apa pun saya doakan keselamatan anda, semoga sampai ke destinasi yang ingin dituju. InsyaAllah, mudah-mudahan. Selamat datang kepada semua yang baru masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke live sharing tajwid bersama saya. Untuk hari ini kita bersiaran langsung tuan-tuan dan puan untuk episod yang ke-256. Alhamdulillah, episod 256. Jadi tidak lupa juga untuk saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi bersama untuk pagi ini. Dan tidak lupa juga untuk bagi mereka yang menghadiri pelancaran yang kita adakan pada semalam berapa bulan? 3 Mac 2022, hari Khamis semalam lah. Malam tadi kita ada buat satu pelancaran untuk tema kita, tema Ramadan kita pada tahun ini, iaitu perjalanan menuju rahmat. Boleh saya tahu tuan-tuan dan puan, siapa yang ada bersama Encik Irfan malam tadi tuan-tuan dan puan? Boleh tak tuliskan dalam komen, saya hadir. Saya hadir untuk program yang semalam tu, program pelancaran bagi Ramadan kita 2022 ini. Tema yang Izzy Ngaji bawakan pada anda pada tahun ini, perjalanan menuju rahmat. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Saya tak tahu nak kata apa dah. Sangat mengagumkan, kerana semalam alhamdulillah saya tengok respon yang baik daripada sahabat-sahabat semua, respon positif. Dan saya yakin anda semua dah dengar apa yang diceritakan oleh Encik Irfan berkaitan dengan apa program-program yang kita sajikan kepada anda semua menjelang Ramadan ini. Dan sebenarnya bukan kita mula pada bulan Ramadan tuan-puan. Nak kata, orang kata apa, untuk merasai suasana sebelum masuk Ramadan tu, kita dah mula awal tuan-puan. Kita akan mula awal. Bila? Minggu hadapan kita dah mula dah tuan-puan. Pada Isnin malam, InsyaAllah. Seperti poster yang tuan-puan tengok di awal tadi. Ada perasan tak?
yang mana terpapar tulisannya ditulis apa, Ramadan dulu vs Ramadan kini. Tapi tak apa, itu nanti saya akan cerita di pertengahan nanti. Saya akan war-warkan kembali. Cuma saya nak bagi tahu tuan-puan, walaupun saya kata program Ramadan, tapi bukan bermakna bulan Ramadan baru kita mula, tidak. Bukan waktu bulan Ramadan kita nak mula. Kita nak buat persiapan awal tuan-puan. Kita nak buat persiapan awal. Dan alhamdulillah kita dah masuk bulan Syaban ni. Jadi tuan-puan bolehlah sama-sama kita memohon pada Allah SWT agar diberi keberkatan pada bulan Syaban ini dan balighna Ramadan. Moga Allah sampaikan kepada kita semua bulan Ramadan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik. Saya nak minta jasa baik anda semua untuk bantu saya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk tekan butang like dan share. Yang paling penting sekali share tuan-puan. Kita sebarkan bersama untuk pengajian kita pagi ini. Kita nak masuk ambang-ambang Ramadan ni. Dah ada dah. Orang kata apa, rasa-rasa dia tu dah ada dah tu. Okey. Betul Tuan Sadli. Kita ada Ramadan Circle, banyaklah. Cuma insya-Allah nanti untuk pertemuan kita di sebelah pagi ni saya akan cerita sikit demi sedikit kan apa program-program yang kita adakan. Jadi tuan-puan hanya perlu ambil maklum dan saya bagi tahu teruslah jika tuan-puan nak tahu lebih lanjut apa je program yang kita buat. Tuan-puan boleh terus berhubung dengan tim kami. InsyaAllah tim kami akan bantu. Tuan-puan WhatsApp je, tanya, Assalamualaikum. Boleh tak? Ustaz Hadi ada cerita ada program Ramadan. Saya tak berapa faham sangat lah. Boleh tak tolong jelaskan? InsyaAllah tim kami akan sedaya upaya membantu anda, tuan-puan. Dan kita ada sediakan yang percuma ada, yang berbayar pun ada. Tapi walaupun berbayar, pada saya ianya adalah satu nilai bayaran yang agak mampu milik, insyaAllah. Pada saya agak mampu milik dengan orang kata apa, pengisian yang agak padat. Okey, dan dengan jumlah bayaran yang tidak melebihi RM100 pun sebenarnya. Tidak melebihi RM100. Tetapi pengisiannya Masya Allah, Tabarakallah. Bukan kita nak cerita bab duit tuan-puan. Cuma nak bagi tahu nilai wang tu sebenarnya tidak ada aperti sangat pun. Tapi ianya diperlukan juga. Dan ianya antara sebahagian kos lah yang perlu kami tanggung nak bayar untuk yalah panel-panel yang kita panggil. Tuan-puan pun tahu kita ada tetamu istimewa yang kita akan bawakan untuk Ramadan kali ini. Kita ada bawa PU Yop, kita ada bawa Ustaz Adnin daripada Tarbiyah Sentak, kita ada bawa Ustazah Fatimah Syarha kan. Saya rasa tuan-puan pun mungkin maklum. Dan sebenarnya kalau ikut perancangan kami, memang kita nak cuba bawa lagi masuk public figure yang ada. Ataupun ini saja ceritalah, kami dulu ada merancang, tim kami ada merancang untuk bawa Ustazah Allahumma salli ala Muhammad, Ustazah Hafizah Musa. Tapi biasalah, mereka ni orang-orang hebat tuan-puan, kan. Jadi nak cop tu tak sempat, dah penuh, ada program dan sebagainya. Jadi alhamdulillah 3 nama yang saya sebutkan tadi insya-Allah akan bersama kita untuk Ramadan kali ini, akan berkongsi sedikit sebanyak dengan tajuk-tajuk yang kita sediakan. Dan insya-Allah dengan tajuk itu mungkin membuatkan kita akan rasa lebih bersemangat untuk kita mengharungi Ramadan pada tahun ini. Bukanlah kata Ramadan tahun ni tak semangat kan, tapi tahun ni biasalah kita nak tajdid, kita nak perbaharui, kita nak jadikan Ramadan kali ini bukan tuan-puan je, termasuklah diri saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi kita bersama tuan-tuan puan untuk kita masuk ke dalam tarbiyah Ramadan, madrasah Ramadan ini insya-Allah, mudah-mudahan. So tuan-tuan puan, kalau anda jelas dengan apa yang saya kongsikan ini, insya-Allah nantikan apa yang kita akan inform, kita akan maklum. Dan yang paling penting sekali untuk makluman lanjut berkaitan dengan kita punya program-program ini, tuan-puan pastikan tuan-puan dah masuk dalam grup Telegram Easy Ngaji Warrior. Itu paling penting. Kerana semua program-program itu kita akan maklumkan di dalam grup Telegram. Boleh? Ustaz Adnin, Tarbiyah Sentak, memang sentak kalau dengar. Memang sentak tuan-puan. Saya ada buku-buku dia. Okey? Ada. Tema Ustaz hari ni hitam je.
Saya memang selalu pakai baju hitam lah pun tuan-puan. Jarang tukar-tukar. Kod saya pun satu ni je, warna hitam. Okey. Puan Cik Rosmani, nampak gaya macam ada tema Tidak. Tema Ramadan kita tahun ni warna apa tuan-puan? Warna hijau Nanti insyaAllah, nanti tak lama lagi tukar lah. Dan saya nak maklum juga, nanti seminggu sebelum Ramadan kita dah tak ada sharing tajwid dah. Bukannya tak ada langsung, kita gantikan slot dengan nama slot yang kita letakkan bukan sharing tajwid untuk edisi Ramadan kali ni kita namakan Jom Baca Quran, yang mana insyaAllah nanti kita akan baca Quran bermula daripada juzuk 1. Kita akan baca sama-sama. Cuma target kita bukanlah untuk habiskan 30 juzuk dalam Ramadan ni. Sebab tujuan kita adalah untuk nak meraihkan kepada mereka yang beginner ni kan, yang mungkin teringin nak bersama untuk join bacaan. Jadi insyaAllah kita akan adakan nanti. Nanti saya akan ceritalah macam mana konsep dia. Mudah saja tuan-puan. Hanya on saja jam 8.30 pagi. Dan ini akses percuma tuan-puan. Tak ada apa bayaran pun. Tak ada apa bayaran pun. Kalau tuan-puan ada niat nak lakukan sumbangan ikhlas dan sebagainya, itu kita PM tepi lah. Okay? Untuk pembangunan izin ngaji dan sebagainya, itu tak ada masalah. Cuma saya nak bagi tahu pada tuan-puan untuk slot Jom Baca Quran, yang mana kita akan mulakan pada 28 Mac tuan-puan. 28 Mac, saya boleh kata ginilah, seminggu sebelum Ramadan. Kita dah ambil dah aurah tu sikit. Kita akan mulakan bacaan daripada juzuk 1 daripada Al-Fatihah, dan kita akan teruskan tiap-tiap hari daripada Isnin sampai Jumaat insya-Allah. Hari Selasa sebelum ni tak ada pengisian, kita adakan juga. Saya akan bersama anda untuk 5 hari itu nanti, daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Cuma Sabtu Ahad je tak ada, sebab saya ada handle kelas lain pula, Aminto dan sebagainya, kelas-kelas yang ada lah. So itu sahaja, wallahualam. Minta maaf tuan-puan, saya cakap laju sikit. Okay? Kau cakap pelan benar, kau lambat pula. Boleh nah? Hari apa tu? 28 tu hari Isnin. Hari Isnin. Kita puasa minggu depan tu. Hari Ahad ke Isnin tak silap saya. Kini seminggu sebelum tu kita dah well prepare insyaAllah. Boleh tuan-tuan puan? Baik, Alhamdulillah, selamat datang semua yang baru masuk. Jadi bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini tuan-tuan puan, ayuh sama-sama kita buka dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita teruskan macam biasa rutin Jumaat kita. Kita akan selawat dulu bersama-sama, selawat Nuril Anwar. Dan seterusnya kita akan baca surah Al-Kahfi lah, ayat 1 sehingga 10 sebentar lagi insyaAllah. Ready semua? Tarik nafas. Ni kira panas suara tuan-puan ni kira kita punya panas suara. Kita panaskan suara kita dengan bacaan-bacaan selawat insyaAllah. Mudah-mudahan ready semua. Jom kita mulakan. 1, 2, mula. Allahumma salli wa sallim ala
نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, kita dah selesai dah untuk warming up kita pada pagi ni tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Kepada yang baru masuk, selamat datang sekali lagi. Saya ucapkan terus sama-sama untuk kita sebarkan live ini. Kita nak baca Quran sebentar lagi tuan-tuan dan puan. Dan untuk seterusnya, seperti biasa, jom kita pergi pada bacaan Suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 tuan-tuan dan puan. Dan untuk bacaan semasa kita nanti, tuan-puan boleh lihat di bawah. Kita akan sambung surah An-Nisa ayat 43 dan ayat 44 insya-Allah. Baik, adakah anda semua sudah bersedia? Jangan lupa betulkan niat tuan-tuan dan puan, betulkan niat kita bersama insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebentar saya bukakan dulu surah Al-Kahfi kita. Baik, ini dia. Tak boleh nak ikut tun ustaz, tak cukup nafas. Ya ke? Lain. Tun lelaki perempuan ni berbeza kan? Key. Register suara tu dia berbeza. Tak apa, buat mana yang mampu nah. Buat mana yang mampu insya-Allah.
Baik, jadi jom kita baca dulu surah Al-Kahfi. Sama-sama kita baca, tuan-tuan dan puan. Ready semua? Baik, Alhamdulillah, jom. Tarik nafas. Sedia. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, untuk bacaan kita pagi ini kita akan sambung seperti yang saya sebutkan tadi, surah An-Nisa ayat 43 dan ayat 44 insyaAllah. Daripada ya ayyuhallazina amanu sampailah As-Sabil tu, ya, sampai selesai muka surat 85 insyaAllah. Sekali lagi selamat datang saya ucapkan buat mereka yang baru hadir, yang baru masuk. Terus
stay dan tekan butang share tuan-puan. InsyaAllah sama-sama kita nak ngaji ni, kita akan baca dahulu, kemudian kita akan bedah bersama-sama. Baik tuan-tuan dan puan, saya yakin anda semua sudah bersedia. Jom kita mulakan bacaan kita untuk surah An-Nisa ayat 43 dan 44 insyaAllah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Baik, selesai. Jadi kita terus pergi kembali pada ayat 43. Kita akan bedah seperti biasa tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Adakah anda semua sudah bersedia? Jom kita mulakan insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Baik. Ya, untuk ya di sini tuan-tuan dan puan, kita perlu panjangkan 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil hukmi. Saya ulang sekali lagi, mad jaiz munfasil hukmi, MJM. Untuk ya dengan ayyuha ni perkataan yang terpisah, dan kita boleh tengok clue dekat sini lah. Mad asli yang berjumpa dengan hamzah bertiang. Mad asli jumpa dengan hamzah bertiang, maka jelas di situ menunjukkan bahawa ianya adalah pertemuan dua kalimah. Mad jaiz munfasil hukmi. Hukum tetap mad jaiz.
kadar samalah 4 atau 5 harakat, cuma cara baca mestilah dalam keadaan sambung. Sebab tu dia dieja begitu tuan-puan, digabungkan sekali. Dan tak ada isu pun sebab kita jaranglah berhenti kat situ ya. Cuma ini just untuk pengetahuan kita lah, supaya kita tahu nama hukum, perbezaan hukum itu. Ayyuhalladzi, baik, isim mausul alif lam syamsiyah. Zi, keluarkan sedikit hujung lidah kita dan baca 2 harakat mad asli tuan-puan. 2 harakat mad asli, keluar sikit hujung lidah. Ya ayyuhallazina amanu. Nu mad asli. Untuk a sama juga panjang dia macam mad asli, cuma disebabkan hamzah 2 harakat di awal kalimah, maka kat sini kita sebut mad badal. Kita baca 2 harakat. Hamzah di awal kalimah. Amanu la mad asli. Taqrabu, huruf qaf kita tebalkan dia, dan jangan lupa sifat lantunan. Qalqalah sughra, lantunan yang kecil. Kita lalu je tuan-puan. Amanu. Okey. La taqra, la taqra, taqra. Pastikan isti'la itu berlakulah. Apa itu isti'la? Pangkal lidah terangkat. Pangkal lidah ni terangkat dan menutupi, kita kata bersentuhan lah. Bersentuhan dengan langit lembut di bahagian belakang ni. Langit lembut dia makin belakang ni makin lembut. Kita punya langit ni. Baik, ra kita tebalkan. Busala. Baik, bu ni asalnya mak asli lah, tapi disebabkan adanya iltiqa sakinain, waw mati jumpa dengan lam mati, jadi waw mat ni digugurkan bunyinya. Sebab tu kita baca bussa, terus masuk pada idgham syamsi ni, alif lam syamsiyah. As-salah alif lam syamsiyah. La taqrabu sa, bussa. Untuk sa jangan malu, jangan segan untuk kita sama-sama tebalkan dia tuan-tuan puan. La taqrabu sa, bussa, bussa. Untuk huruf sa bussa. Salata wa. Dapat? Untuk sad kita tebalkan dia. La di sini mad asli. Kemudian wa antum, nun mati jumpa ta, ikhfa hakiki, sembunyikan nun di sisi huruf ta. Sembunyikan nun di sisi huruf ta, dan huruf ta adalah huruf nipis, maka dengung juga nipis. La taqrabu salata wa antum sukara. Tum, mim mati jumpa sin, izhar syafawi, IZS. Izhar syafawi, ka ma asli, ra mad asli. Untuk ra kita kena tebalkan tuan-tuan puan. Kita tebalkan dia. Sukara hatta ta'lamu. Hatta ta ma asli, 2 harakat. Ha pedas, sempitkan tengah kerongkong kita. Hatta ta'lamu. Ta'la. Untuk ain sempitkan juga. Ain sukun Hatta ta'lamu. Bunyi menyempit tu. Hatta ta'lamu. 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 Mu mad asli. Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ta'lamu, mu ma asli, ma mad asli, taqu tebal, kemudian ma asli juga, lu pun sama ma asli, wala mad asli, junuban, tanwin jumpa hamzah, izhar halqi, jelaskan tanwin. Wala junuban illa, la mad asli, a mad asli, ri mad asli, dan nipis, ra baris bawah.
wala junuban illa abiri sabi. Bi pun sama mak asli. Lin tanwin jumpa dengan ha izhar halqi. Sabilin hatta ta mak asli. Sabilin hatta taghtasilu. Untuk huruf ghain kita matikan dia dengan mengangkat pangkal lidah tanpa perlu memuncungkan bibir. Hatta taghtasilu, taghtasilu, taghtasilu. Untuk lu muncung bibir sebab dia berbaris depan dan dibaca dengan 2 harakat mak asli. Boleh tuan-tuan dan puan? Baik. As-salah tak boleh berhenti. Betul tak Ustaz? Kalau ikutkan kat sini dia jadi maknanya tu agak lari sikit lah. Wahai orang yang beriman, jangan la taqrabu ni maksudnya jangan mendekati salat. Okey. Kalau ikutkan, kalau kita nak berhenti kat sini lah sukara. Kalau kita baca ni kan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabu. Kalau kita berhenti takat ni, wahai orang yang beriman jangan dekati salat. Nampak? So dia membawa kepada satu maksud yang agak kurang baik lah. Sebab ayat dia sambung lagi sebenarnya. Ni. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman jangan dekati salat dalam keadaan kamu semua sedang mabuk. Ni sukara kan? Dalam keadaan mabuk. Itu ayat dia. So kalau kita berhenti salah ni macam yalah, pelik sikit lah. Wahai orang beriman jangan dekati solat. So kalau orang yang faham takat tu dia akan anggap, oh, faham tak maksud saya ni? Dia macam lari sikit lah. Jadi tuan-puan kalau baca tu, kalau ada Quran tafsir tu bolehlah tengok kan. Gitu. Tapi kalau kita tak sengaja, itu lain cerita lah. Lain lah kalau kita memang sengaja kan. Memang sengaja nak mendatangkan satu perjalanan cerita yang yalah, yang orang apa melanggar batas syarak ni. Okey. Baik, wallahu alam. Kita sambung, jom. Mana tadi? Taghtasilu. Habis dah. Sabilin hatta taghtasilu. Okey. Baik. Sukarat, itu lain. Itu sakaratul maut. Sakara. Tapi kalau ikutkan daripada perkataan sakara juga. Cuma dia punya tengok pada konteks ayat bahasa Arab ni dia gitu. Saya pun tidak lah pandai benar tahu sikit-sikit je. Baik. Kita sambung lagi. Wa in kuntum. Habis setakat ni kat sini ada waqaf jaiz tuan-puan. Waqaf jaiz ni maknanya kita boleh berhenti, boleh sambung, terpulang. Berhenti je lah kan. Sebab ayat yang kita baca ni pun daripada sini pun dah panjang dah. Jom kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal minal ghaid. Okey. Aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an
فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Okey, baik. Jom kita tengok. Wa in nun mati jumpa kaf ikhfa hakiki, sembunyikan nun di sisi kaf dan dengung nipis. Wa in kun martabat yang agak berbeza tuan-puan, walaupun dua-dua kat sini ikhfa hukum yang sama, tetapi disebabkan kedudukan makhraj, maka dengan kedudukan makhraj itu akan mendatangkan martabat bunyi yang berbeza. Wa in kuntum. Jelas tak tuan-tuan? Ini kita panggil maratib ikhfa. Martabat ikhfa ni dia berbeza lah. Wa in kuntum. Okey, dapat? Tapi apa pun dua-dua ni dengung yang nipis. Cuma dia punya bunyi tu agak berbeza lah. Jadi benda ni kena diperhalusi melalui talaqqi, ya. Musyafahah bersama guru-guru tuan-puan. Boleh semak, minta guru-guru semakkan. Baik. Ra mati sebelumnya baris atas kita kena tebalkan ra, angkat pangkal lidah. Marudha mat asli jumpa hamzah bertiang, mat jaiz munfasil. Panjang 4 atau 5. Marudha au bacaan lin. Alamat asli safarin izhar halqi. Safarin tanwin jumpa hamzah. Au bacaan lin sekali lagi, lembut lunak. Au jaa mat asli jumpa hamzah dalam satu kalimah, mat wajib muttasil. Au jaa. Tuan-tuan perempuan hati-hati kat sini, ada dua hamzah yang kita kena tahqiq, jelaskan dua-dua. Au ala safarin au jaa ahadum. Hati-hati kalau tidak, bila kita sebut dalam keadaan sambil lewa, bimbang berlakunya tashil, iaitu kita memudahkan dalam penyebutan hamzah ni lah. Dan kat sini bukan bacaan tashil pun. Macam mana bunyi tashil? Contoh Au ala safarin au jada ahadum kan? Sebab tu bila kita mention tahqiq tadi, tahqiq ni maksudnya jelaskan. Au jaa ahadum beza dengan au jaa ahadum minkum. Tuan-puan dapat beza? Boleh? Dapat beza tuan-puan Baik. Saya terlupa nak tulis nama kat sini. Tadi mim mati jumpa mim I am idgham mislain. Idgham mislain. Ikhfa syafawi. Ada ikhfa syafawi ikhfa syafawi tak ada. Idgham mislain Idgham mislain. Mim mati jumpa mim, dengung sempurna. Baik. Au jaa ahadum
tanwin jumpa mim ai biji idgham bi gunnah kamil. Masukkan tanwin tu ke dalam mim dengan dengung sempurna. Ahadum min nun mati jumpa kaf ai KH ikhfa hakiki, sembunyikan nun di sisi huruf kaf dengan dengung yang nipis. Ahadum minkum minal ghaid. Sekali lagi idgham mislain IM ataupun idgham syafawi, tuan-tuan perempuan. Tadi Puan Safia nak sebut idgham syafawi tu sebenarnya tertypo kan. Ahadum minkum, dengung sempurna. Kum minal alif lam qamariyah. Gha tebal mak asli jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. So nama dia MJM, mad jaiz munfasil. Kemudian tebalkanlah minal ghaiti au. Kalau kita sambung maka sebutlah ta tu baris bawah. Tapi kalau nak berhenti macam kita baca di awal tadi, ta ni akan dimatikan dengan adanya sifat lantunan qalqalah kubra. Ya, qalqalah kubra. Ahadum minkum minal ghaid. Untuk ta. Okay, untuk ta ni kita dengung tebal lah. Lantun tebal. Lantunkan dia dalam keadaan masih lagi kita pelihara sifat tebalnya untuk ta. Tapi kalau nak sambung, iti'au lah macam biasa. Kalau berhenti je jadi qalqalah kubra. Tapi ni saya tak adalah tulis saya tak tulis lah qalqalah kubra. Tapi kita kena jelas kalau berhenti baru jadi qalqalah. Kalau tak berhenti tak jadi. Baik, au lamastum. Au bacaan lin. La ma asli, mastumun alif lam syamsiyah. Au lamastumun wajibul gunnah, dengung bersabdu. Okey, pada nun bersabdu. Au lamastumun nisaa falam. Nisa ma asli jumpa hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil. MWM. Okay, mad wajib muttasil. Afalam mim mati jumpa ta izhar syafawi. Falam tajidu du mad asli. Mad asli jumpa hamzah. Mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah, mad wajib muttasil juga. Anfa tanwin jumpa fa, ikhfa hakiki, sembunyikan tanwin di sisi huruf fa dan dengung nipis. Falam tajidu ma'an fatayam, wajibul gunnah mim bersabdu. Fatayammamu mu ma asli, sa tebal. Sa'i dua harakat ma asli. Dan ta, dan tanwin jumpa dengan ta, ikhfa hakiki juga dan dengung tebal. Sembunyikan dal, tanwin tu di sisi huruf ta. Okay, tanwin dal tu kita sembunyikan di sisi huruf ta. Sa'idan tayyiban, ta tebal. Tayyiban tayyiban fam. Kat sini pun sama, ikhfa hakiki juga. Tapi kat sini nipis lah. Tayyiban famsahu, mim mati jumpa sin izhar syafawi. Hu mad asli dua harakat. Biwuju mad asli. Hikum izhar syafawi, jelaskan mim. Biwujuhikum wa ai bacaan lin
di mat asli kum izhar syafawi. Jelaskan mim mati. Wa aidikum in nun bersabdu wajibul gunnah. Kalimah Allah tebal. Tebal pada lam sahaja. Dan nun kita konsisten lah nipiskan dia. Inna na Allah. Inna Allah. Kalau kita terbawa pengaruh tebal tu awal sangat, dia jadi no. Inna Allah. Jadi tak perlu tuan-puan sebut satu-satu. Inna Allah afuwan. Nak dapatkan sempurna untuk bunyi waw bersabdu ni tuan-puan, muncung bibir mulut betul-betul. Afuwan. Innallaha kana afuwan ghafura. Tanwin jumpa ghain izhar halqi. Jelaskan sifat dan makhraj tanwin tu. Afuwan, huruf ghain tebal, gha. Fu mat asli, ra mat iwad. Iwad maksudnya ganti, tanwin pada atas, ron menjadi ra. Ghafuran, ghafura. Kalau berhentilah, ya, kalau berhenti. Baik, habis ayat 43, kita sambung lagi ayat seterusnya, ayat terakhir untuk hari ini insya-Allah. Kita baca dulu sekejap. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalah. Naddalah. Okey, baik. Yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu sabil. Alam mim mati jumpa dengan ta. Mim mati jumpa ta, izhar syafawi tuan-puan. Jelaskan mim. Ra baris atas tebal. Alam tara ilalla. Kat sini isim mausul ataupun kita sebut alif lam syamsiyah. Alam tara ilal ladzina. Zima asli, dua harakat. Kita keluarkan sedikit hujung lidah. Alam tara ilal ladzina mat badal. Ni mat badal, hamzah di awal kalimah, ya. Huruf mat didahului dengan hamzah, maka kita sebut dia mat badal lah, dan ianya memang kena berada di awal kalimah, baru cukup syarat tu. Apapun kadarnya tetap dua harakat. Utu nasibam. Na nipis. Utu utu nasibam. Sima asli tebal. Nasibam idgham bi gunnah. IBG kamil, sempurna sebab ada sabdu pada mim tu kan. Nasibam minal alif lam qamariyah. Kita ma asli biyashtaruna. Ruma asli dan kita tebalkan dia sebab berbaris hadapan. Yashtaruna nadala. Bunyi dha ni kita kena clean tuan-tuan, kena bersih. Dia tak ada bunyi nadha, bunyi dh.
bunyi nafas terlepas ke nafas bocor ke kan. Yashtaruna dha, yashtaruna dhala, nadha, nadhala, nadhalalah. Lam asli, dha ni tadi tebal dan alif lam syamsiah lah kat sini Huruf dha tebal selamanya, abadan, abada, forever and ever. Okay. Yashtaruna dhalalata wa yuri, ri mat asli nipis, nipiskan ra baris bawah tu nah. Wa yuridu, mat asli du, na anta, anta, nun mati jumpa ta, ikhfa haqiqi, nun mati jumpa ta, ikhfa haqiqi. Yuriduna an tadillus, tadillus, tadillus. Huruf dha pun sama tebal. Lam sabdu ni macam biasa, dillus. Kat sini ada iltiqa sakinan tuan-puan. Okey, asalnya mat asli pada lu ni, tadillu kan, asalnya mat asli, tapi sebabkan waw mat ni kan huruf mati juga sebenarnya. Cuma kita lebih kenal dengan istilah waw mat ataupun alif mat dan juga ya mat. So bila huruf mati jumpa dengan lam mati ni, ni kan lam mati pada hukum alif lam syamsiah, maka ini yang disebut iltiqa sakinan. So kita kena gugurkan sukun pertama, gugurkan bunyi dia, bukan tukar baris ke apa kaedah ni kena gugurlah bunyi dia. So bila kita baca tadillu, tadillusa, tadillusa. Jadi itu sebab kita tengok waw tu ada, bukanlah dia tak perlu disebut. Dia akan disebut kalau kita berhenti. Tadillu kan. Sebab tak ada iltiqa lagi, tak ada pertemuan lagi. Bila dah ada pertemuan, barulah gugur mat tu tadi. Wallahu alam. Baik, as-sabil, alif lam syamsiyah. Okey, wa yuriduna an tadillus. Okey, bil man'arid lisukun. Kita boleh berhenti 2, 4 ataupun 6 harakat. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan dan puan, habis dah kita punya sesi bedah membedah ayat 43 dan ayat 44. Jadi insya-Allah untuk next pada hari Isnin nanti kita akan sambung pula untuk muka surat 86. Kita akan baca, kita akan bedah nanti 2 ayat, ayat 46 dan 47. Boleh? Daripada wallahu a'lamu bi'a'daikum sampailah wa kana amrullahi maf'ula. Boleh ke tuan-tuan dan puan? InsyaAllah itu sahaja untuk setakat ni. Jangan keluar lagi, tunggu sebentar tuan-puan. Nak bagi tahu minggu depan kita ada program santai tapi sampai pada hari Isnin nanti, insyaAllah. Program apa tu? Jom tuan-tuan dan puan, saya tunjukkan pada anda semua insyaAllah pada minggu depan hari Isnin. Okey, jom kita tengok dahulu. Mana dia? Okey, ini dia poster kita. InsyaAllah pada 7 Mac 2022 jam 9 malam. Cuma kat sini ada sedikit ralat, ada sedikit kesilapan tuan-puan. Tengok kat bucu tu, siaran langsung di YouTube kan. Jadi kita tukar, bukan di YouTube, di Facebook sebenarnya. Okey. Kita punya siaran langsung ni di Facebook live lah, macam semalam. Jadi insyaAllah pada 7 Mac nanti, saya bersama Encik Helmi, bersama Encik Irfan, bersama Encik Aslaha, kami berempat akan menemani anda pada 7 Mac itu nanti.
Dan kita akan adakan satu podcast. Podcast ni dia macam sembang lah, bersembang. Dia bukannya seminar, dia bukan webinar tuan-puan. Ni dia lebih kepada sembang, berkongsi dengan tajuk yang kami pilih iaitu Ramadan dulu vs Ramadan kini. Mungkin dia lebih kepada cerita pengalaman, ada benda-benda lah yang kita story mori nanti pada Isnin malam. So saya harap tuan-puan boleh lock masa anda. InsyaAllah kita akan bertemu pada Isnin malam nanti. Percuma, akses percuma tuan-puan, tak ada apa. Just kita buat perkongsian je, sembang-sembang santai. Dan tuan-puan selalu dengar saya bercakap je kan. Saya Encik Ifan, saya Encik Ifan. Jadi kita beri nafas baru tuan-puan untuk kali ini. Kita bawakan pada anda semua Encik Helmi yang mungkin tuan-puan merindui suara beliau. Kalau sebelum ni Encik Helmi ada kontennya, ada pengisiannya di YouTube kan, YouTube live pagi tu. Tapi setakat ni kita berhenti kejap kerana ada beberapa perkara, ada sedikit perubahan lah. Dan kita datangkan kembali Encik Helmi kepada anda. Ramai yang rindu Encik Helmi, betul tak? Ramai yang rindu Encik Helmi. Dan tak juga kita lupakan Encik Aslaha kita. Encik Aslaha kita yang selalu anda dengar suaranya dalam voice over kan, video-video yang ada suara-suara latar belakang tu. Kadang-kadang Encik Aslaha lah tuan empunya suara tu. Boleh tuan-tuan. So itu dia. Ada rakaman tak Ustaz? Rakaman ada je kat page Facebook ni. InsyaAllah kita rasanya tak ada delete ke apa. Kita akan letak je lah, biarkan. So tuan-puan boleh tengok. Cuma sebaiknya tengok waktu live lah. Okay. Tengok waktu live pure. Boleh? Alright. Tuan siapa tadi? Tuan Mazlan Muhammad. Kalau Tuan Mazlan kenal hukum idgham mislain. Okey, idgham mislain. So idgham syafawi tu, itulah dia idgham mislain. Dia beza istilah sahaja. Iaitu mim mati jumpa dengan mim. Itulah dia idgham syafawi. Kalau mim mati jumpa dengan mim ni namanya idgham syafawi ataupun idgham mislain. Ni saya menjawab soalan sahabat kita. Jelas ke Tuan Mazlan? Boleh respon kalau faham. Ustaz nanti buat kuis bab puasa juga. InsyaAllah. Nanti tim-tim kami tu akan bantu. Cik Rosmani kata selalu buat kelakar Encik Aslaha kan. Betul. Encik Aslaha ni wataknya agak happy go lucky tuan-puan. Kalau saya dengan dia tak pernah lah tak gelak sehari. Mesti ada. Momen gelak dalam office mesti ada. Tiap-tiap hari tuan-puan. Dia tak ada kalau time saya cuti, tak pun dia cuti. Senang cerita kami dalam satu office, kami berempat je dalam kami office ni. Kami punya office yang laki dan perempuan ni asing. Kalau perempuan dia ada bangunan jauh sikit. Okay, yang kami ni satu office saja. Kami berempat. So insyaAllah nanti boleh kita bertaruh sikit lah nanti Isnin malam. Mungkin tuan-puan nak tahu siapa kan balik tabir ni. Orang belakang ni Encik Helmi daripada bahagian media. Encik Aslaha pun sama bahagian media. Dan ada lagi sebenarnya. Kita punya tim-tim designer kita, tim-tim bahagian marketing Encik Ifan lah yang mengutamakan untuk bahagian sales and marketing tuan-puan. Jadi itulah. Nak tahu lebih lanjut tentang latar belakang kami tu, nanti mungkin bolehlah kita story sikit, kita cerita pada Isnin malam ni nanti. Okay, 7 Mac 2022 jam 9 malam. Bukan bulan puasa tuan-puan, minggu depan ni minggu depan ni. Hari ni Jumaat, ada 2 hari lagi, Sabtu, Ahad, Isnin tu. So belum Ramadan lagi. Boleh. Alhamdulillah. Elok juga office lain-lain kan, senang nak gelak-gelak. Dia adalah. Dia tak adalah jauh sangat. Tapi alhamdulillah lah, selesa lah. Kita punya orang tak apa, tak adalah orang tak apa benda-benda yang terbatas sikit kan. Macam tu. Dia orang pun senang nak semayang apa semua, nak pergi toilet ke apa.
Itu je lah hikmah. So tuan-tuan puan, macam mana nak dapatkan akses ni, ataupun tuan-puan nak tahu lebih lanjut lagi, ini mukadimah tuan-puan tadi saya ada sebut di awal tadi, kita nak masuk Ramadan ni nanti, kita memang akan wujudkan orang kata apa, persediaan awal sebelum kita masuk pada bulan Ramadan ni. Jadi inilah permulaannya bersama kami nanti, kami berempat dalam broadcast, okey, dalam dengan tajuk Ramadan dulu, podcast podcast dengan tajuk Ramadan dulu vs Ramadan kini, insya-Allah. Boleh nah? Itu sahaja. Facebook live. Ada yang nak join? Ada yang nak join ke? Tanya pula ada yang nak join. Tuan-puan tekan je, nanti naiklah tu notification tu. So tuan-puan boleh masuk dalam grup Easy Ngaji Warrior. Siapa yang belum masuk lagi, tuan-puan tekan link tuan-tuan puan yang kami sediakan di ruangan komen tu. Tuan-puan tengok ada 2 link kan. Pertama ditulis jom bersama kami Ramadan kali ini. Itu dalam grup itu, kita nak tarik tuan-puan masuk dalam grup Telegram official kami lah, Easy Ngaji Warrior. Kemudian kat bawah tu ada link untuk dapatkan akses premium Ramadan. Akses premium Ramadan ni tuan-puan, minta maaf saya tak dapat nak cerita lagi hari ni sebab saya pun tak ingat. Tapi bagi saya lah, untuk premium Ramadan kali ni memang sangat, pada saya antara the best lah. Maknanya kita dapat, kita dihidangkan dengan konten-konten pengisian yang pada saya ilmiah dan agak baik lah untuk kita isi pada Ramadan kita kali ini, insyaAllah. Nanti saya akan cerita dari masa ke semasa program-program yang ada. Cuma setakat ni saya cerita yang ni dulu. Apapun tuan-tuan dan puan, tujuan utama kita buat ni adalah untuk kita eratkan silaturahim antara kita, itu sudah tentulah. Dan antara yang lainnya adalah kita nak tarbiyah diri kita bersama, tarbiyah, nak didik hati dan jiwa kita bersama. Hati saya, hati tuan-tuan dan puan, ahli keluarga kita. Kita cubalah kita cuba. Kita ni bukannya insan yang sempurna tuan-puan, tapi kita cuba mencari kebenaran, mencari hak. Okey? Kita cuba tuan-tuan dan puan untuk jadi yang terbaik. Okay? Kita cuba untuk jadi yang the best untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk kita kan. Itulah usaha yang kita nak cuba adakan untuk Ramadan kali ini. Yang combo apa semua tu, ya betul. Tuan-puan tekan je link, tuan-puan akan berhubung dengan tim-tim kami. InsyaAllah mereka akan bantu anda. So itu sahaja untuk setakat ini. Tuan-puan jelas jomlah. Kalau bukan anda yang support kami, siapa lagi, ya tak? Sedih benar ayat Ustaz Adi katanya. Ada Puan Maznah, ada Puan Maznah yang selalu di-tag benda-benda ni. Sedih Ustaz kata. Ini Puan Maznah tak ada selalu dia yang kesan tu benda-benda tu. Okey, siapa yang terlepas info untuk semalam, tuan-puan tekan link. Kami letak lagi sekali link tu, tekan je tuan-puan. Link biru tu nampak tu. Tekan dia. Nak cari kunci syurga Ustaz, kena banyak buat amal, betul. Ya. Bukan mudah nak masuk syurga tuan-puan bukan mudah. Banyak ujian cabarannya. Masing-masing kita dilemparkan ujian dan cabaran yang berbeza tahapnya. Tapi tak lain tak bukan untuk menaikkan darjat kan. Bukannya Allah uji kita ni saja-saja nak kita rasa diri kita ni tak berguna, insan yang sentiasa penuh dengan keburukan dan sebagainya. Tidak. Ada sesuatu yang Allah nak beri pada kita. Yakin itu je lah kan. Para-para ulama, orang alim pun pesan macam tu kat kita. Baik, so itu saja setakat ini, insyaAllah. Jom kita tutup dulu ni, kemudian kita pergi pada bacaan kita semula. Tadi Tuan Mazlan dia ada respon saya tak perasan pula. Faham kot no? Tadi dia tanya ya. Kena kuat, kena yakin, betul. InsyaAllah. Baik. Kat mana kita mula tadi
Ya ayyuhalladzina amanu. Okey, jom. Boleh tuan-puan, boleh tengok ni bukan tulisan Sanskrit. Tengok serabut je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, jom kita mulakan bacaan. Ready? Saya mula dulu, tuan-puan ikutlah. Saya akan baca 2 kali insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد. Minta maaf sopan, kita ambil di sini Au ala. Sekali lagi di sini 1 2 mula. Au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk bacaan kita pada hari ini. Puan Zaidah Abdul Qadir, apa beza idgham kamil dengan naqis? Okey, idgham ni maksudnya memasukkan. Okey, idgham ni maksudnya memasukkan. Cumanya sebentar saya tulis sikit. Idgham. Secara ringkas idgham ni maksudnya masuk. Idgham ni masuk. Jadi dalam perbincangan khususnya dalam perbincangan nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ya wa mim nun lah yang biasanya kita timbulkan bab kamil ataupun naqis. So apa maksud kamil? Apa maksud naqis? Kamil ni maksudnya sempurna. Okey, sempurna. Kalau naqis ni maksudnya tidak sempurna. Jadi secara ringkas apa yang kita boleh faham, kamil ni maknanya dia banyak sudut lah kita nak kena faham. Kita ambil contoh macam tadi ayat apa ada tak kat mana kamil kat sini? Ya ayyuhallazina amanu tasqara. Okey, ahadum minkum. Okey,
Ahadum minkum. Ahadum. Okey, kalau kita tengok ni. Ni tanwin jumpa dengan mim. Bila tanwin jumpa dengan mim, hukumnya idgham bi gunnah kan. Tapi kat sini sebabkan mim ni dia ada sifat gunnah dia juga. So sebab tu dia bi gunnah kamil. Dia perlu dilakukan dengan dengung yang sempurna. Ahadum. Sebab tu kita lihat pada kalimah ini terdapatnya sabdu. Jadi saya simpulkan cara nak kenal kamil ke tidak ialah pertemuan dan selepasnya huruf bersabdu. Tu je. Sepasnya tu huruf bersabdu. Tapi tengok hukum lah, bukan semua yang mana berkaitan dengan idgham sahaja. Tak kisahlah apa jenis idgham pun. Selepas dia tu kalau ada huruf bersabdu, insyaAllah kamil lah tu. Kalau yang macam naqis saya ambil contoh macam kalimah man yasha. Man yasha. Okey. Nun mati jumpa dengan ya. Ni idgham bi gunnah. Okey. Apa beza dia? Beza dia kat sini tak ada sabdu. Kat sini ada sabdu. Yang kat sini tak ada sabdu. Dan bacaannya bunyi mai. Baik. So, apa yang dimaksudkan tidak sempurna di sini ialah kita memasukkan bunyi nun ke dalam ya tetapi bukan secara keseluruhan. Okey, ataupun dalam bahasa mudahnya kita kata kita hanya mengabaikan makhraj nun. Kita dah tak sebut dah makhraj nun ni. Makhraj nun dah tak ada, dia tak jadi man sebab dia dah masuk dalam ya. Tetapi dia tak masuk secara sempurna sebab apa? Ada baki-baki sifat yang kita kena selesaikan pada nun ni, iaitu sifat dengung yang terutamanya. Sebab pada ya dia tak ada dengung. Huruf ya bukan huruf dengung. Jadi dengung ni nak dapat kat mana? Kat nun je. So sifat dengung pada nun tu kita staykan dia. Makhraj nun lenyap dah tak ada. Ni kita panggil zat dia lah. Zat dia lenyap tapi sifat-sifat dia tu masih ada lagi. Mai. Nampak? Dah masuk. Tapi saki-baki dengung tu masih ada. Dan dengung tu milik nun, bukan ya. Sebab tu kita panggil tidak sempurna. Kalau yang macam ni, dah tak ada isu. Sebab mim ni sendiri dah memang dengung. So, daripada tanwin ni terus direct masuk 100%. Ahadum. Dia boleh masuk. Dia boleh terima. Sebab apa? Sebab mim tu sendiri ada sifat gunnah. Sebab tu namanya idgham bi gunnah kan. Nama tajuk tu sendiri pun dah membawa satu pemahaman yang besar lah sebenarnya. Ahadum. Nampak? Dengung tu dah sampai dah. Kita boleh masuk. Kita boleh idgham. Kita boleh bawa. Okey. Dum. Sebab tu kita panggil sempurna. Dan sebab itu jugalah ada mim. Sebab itulah ada sabdu pada mim. Dan kenapa tidak diletakkan sabdu pada ya? Sebab kalau kita letak sabdu pada ya, nanti bunyinya maya. Mai. Ini maknanya kita dah sempurnakan dia. Sebab kita dah buang dengung. Mayyasha. Maya. Sedangkan kita nak bunyi ni gunnah. Mai. Bila kita picit hidung kita, mai. Ada bunyi sengau kan? Maknanya kita sedang adakan proses dengung tu. Itu yang kata tidak sempurna tu. Makhraj nun sahaja yang tak ada, yang lenyap, tetapi sifatnya masih kekal. Faham? Nun sahaja yang bersabdu atau wajibul gunnah. Idgham kamil juga ustaz. Nun sahaja yang bersabdu atau wajibul gunnah. Kalau kita panggil idgham ni
kita kena banyak faham juga tu. Kalau wajibul gunnah lain. Wajibul gunnah dia adalah nun ataupun mim yang memang bersabdu. Dia tidak melibatkan apa-apa pertemuan. Sebab tu kita panggil istilahnya wajibul gunnah ataupun gunnah musyaddadah. Orang Arab tak panggil pun wajibul gunnah ni sebenarnya. Dia akan panggil gunnah musyaddadah. Okey, gunnah yang bersabdu. Tapi sama aja. Okey, dia matlamat tu sama, iaitu nak kita jelas kena dengung macam ini. Cuma saya nak bagi tahu tuan-puan untuk nun bersabdu, mim bersabdu, wajibul gunnah kita selalu sebut kan. So tahapan gunnah dia tu, tahapan dengung dia tu sama je macam kat sini. Tak ada beza pun. Jadi yang membezakan itu adalah term tu, istilah tu, wajibul gunnah kalau nun ataupun mim yang memang bersabdu. Tapi kalau ini, kenapa kita panggil idgham? Idgham ni kena tahu, berlakunya idgham adalah disebabkan terdapatnya dua pertemuan huruf. Okey, dua pertemuan huruf, satu mati, satu hidup. Pertemuan tu pun pecah pula kepada tiga. Ada yang tajanus, yang mutajanisain, ada yang mutaqarribain, ada yang mutamathilain. Nampak? Jadi perbincangan dia bukan terhenti untuk beberapa peringkat sahaja. Banyak benda yang kita kena faham dan jelas. Cuma secara ringkasnya tadi begitulah. Untuk dengung wajibul gunnah dengan idgham bi gunnah ni sama. Untuk yang kamilah lah. Untuk mim ataupun nun. Benda ni kena masuk kelas lah. Saya setuju dengan Puan Safiah. Benda ni kena masuk kelas. Dia tak boleh cerita macam tu. Sebab saya tak tahu kat mana kita punya yalah, saya nak start pun saya tak tahu kat mana kan. Jadi saya cerita adalah berdasarkan untuk menjawab soalan yang diajukan sahaja. Cuma saya harap apa yang saya share ni tuan-puan boleh faham lah kot. Minta maaf kalau kurang jelas. Ini secara ringkas. Jadi kesimpulan akhir, nak tahu dia kamil ke tak, idgham yang mana selepasnya tu, pertemuan tu berlaku selepas dia tu ada sabdu. Kan? Dan kena faham juga, idgham ni tak semestinya dengung. Jangan anggap bila sebut je idgham mesti dengung. Idgham je mesti dengung. Idgham je mesti dengung. Tak. Ada je yang bila gunnah bi ghairi gunnah, idgham memasukkan dan tidak ada unsur dengung. Sebab tu ada hukum idgham bila gunnah kan, nun mati bertemu lam dengan ra kan, idgham mutaqarribain, idgham mutajanisain. Tak ada pun yang dengung. Yang melibatkan dengung ni adalah di mana keadaan yang melibatkan nun mati ataupun mim mati, ataupun nun dengan mim tu sendiri. Itu sahaja. Okey. Bab-bab ni memang kena ni lah. Tu pun tak masuk lagi kan, bab martabat gunnah. Itu banyaklah cerita dia tu. Minta maaf kalau tak berapa nak menjawab sangat soalan tu. Tapi insyaAllah untuk soalan yang tadi secara ringkas, itulah dia. Sebab soalannya tadi, apa beza kamil dengan naqis. So kamil sempurna, naqis lawan kepada kamil, iaitu tidak sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Idgham mutajanisain tak ada dengung kan? Tak ada. Secara asasnya tak ada lah. Mutajanisain ni pertemuan dengan sama makhraj, beza sifat pula. Ta, tada kan? Ustaz, nak kenal dengan jelas mak jaiz mufasil hukmi, tolong bagi clue. Saya confused. Baca 6 harakat ke? Tuan Tash yang mana? Kalau mak jaiz je mesti 4 atau 5. Dia tak ada yang 6. Dia nama je sebenarnya. Dia just nama. Mak jaiz mufasil ni dia tak banyak. Dia hanya nama dan sekejap saya cuba cari Saya ada je nota tu. Kejap. Tengok.
Okey, siapa yang join Amito kan? Siapa yang join Amito kita tak belajar lagi. Tapi soalan ni ada je. Soalan yang ditanya oleh Tuan Tash Yamani ni ada. Mana dia? Mat. Ni. Tuan-puan boleh lah screenshot. Ini je. Okey, siapa yang ada modul Amito, tuan-puan boleh tengok dalam muka surat 62 ni. Siapa yang join kelas saya kan? Nanti kita akan belajar lah masuk bab ni. Cuma ini Mat Jaiz Munfasil Hukmi. Siapa Tuan Tashamani tadi kan? Ini je. Mat Jaiz Munfasil Hukmi ni dalam 4 perkataan ni. Ustaz, yang idgham 3 serangkai bukan semua dengung ke? Tak. Bukan semua. Mutaqaribain tak dengung. Mutajanisan tak dengung. Mutamasilain pun ada yang tak dengung, ada yang dengung. Mutamasilain tu mim dengan mim je. Kalau selain mim dengan mim, selain nun dengan nun, semua tak dengung. Puan Safia okey? Dah, boleh. Sebab tu saya sangat menggalakkan tuan-puan join kelas lah. Nanti ada rezeki siapa yang tak dapat join untuk sesi yang kali ni, InsyaAllah next untuk Amito, siapa yang memang nak kenal kan secara, kita bukanlah deep sangat pun, tapi untuk kita faham basic-basic hukum asas tajwid ni. Martabat dengung tu lain. Betul. Tuan Tashamani dah dapat dah. Cara nak kenal dia itulah, kena tengok ni. Ni hamzah bertiang, senang nak kenal. Ni pun hamzah bertiang, senang nak kenal. Ini pun bertiang, senang nak kenal. Yang kat sini je susah sikit, sebab nampak macam sekali kan. Jadi kat sini selesai, kat sini selesai, sini selesai. Sebabkan melihat pada tiang hamzah tu, dia bagi keluar sebenarnya, clue dia. Dan yang ni je mungkin nampak macam mungkin ialah keliru sikit kan. Tapi jelas ha ula ni, ha ni satu kalimah, ula ni satu kalimah. Ni semua ni mat jaiz. Semua ni mat jaiz. Kenapa ditambah hukmi ni? Sebab nak menjelaskan lagi, nak bagi confirmation pada kita bahawa dari sudut hukum dia tetap mat jaiz, walaupun rupa dia kita tengok tu macam mat wajib. Macam tu. Nak kaburkan kita benda tu, datang istilah hukmi tu. Kalau tuan-puan tak sebut hukmi ni pun, dia bukannya salah apa pun tuan-puan. Tujuan dia untuk nak kita lebih, kita maklum. Tapi kalau kita sendiri dah faham, kita sebut ni mat jaiz munfasil pun dah okey kan. Dah okey dah, memadai. Begitu insyaAllah. Ya. Tuan-tuan boleh baca dia punya huraian tu kan. Dia mirip macam mat wajib. Hakikatnya ini adalah pertemuan yang melibatkan dua kalimah. Tujuan ditulis bersambung begini supaya ia dibaca tanpa memutuskan bacaan pada dua kalimah tersebut. Tak nak bagi kita berhenti, itu saja. Okey. Ustaz bukan tak nak join Amito, tapi sebab kelas bertindih. Tak apa. Mungkin tak ada rezeki kan. Orang kata apa, bukan jodoh. Kan? Bukan jodoh, tak apa. Relax je Yang tengah join ni insyaAllah teruskan istiqamah, pastikan semangat, terus semangat insyaAllah. Pelan-pelan. Benda ni dia tak boleh nak sederap cerita kan. Ni lah modul Amito, ringkas je. Mat jaiz, mat wajib, mat tamkin, mat badal, mat iwad, mat lin. Ni. Kalau kita bincang, kalau sajalah saya share, kalau tuan-puan tanya tentang mat kan, kadang orang keliru. Apa beza mat far'i dengan mat farqi, orang keliru kadang-kadang. Beza tuan-puan Mat far'i ni cabang.
cabang mat. Okey, mat asli. Asli ni original, so bawah dia ada 4 ni. So yang cabang pula, yang far'i, ada buka pula. Yang pecah dia bersebab. Far'i ni maksudnya cabang, dan cabang tu datang daripada sebab apa? Ada yang sebab hamzah, ada yang sebab sukun asli, ada yang sebab sukun mendatang. Maka lahirlah ni hukum-hukum ni. Ini kalau faham ni tuan-puan. Ni kalau faham ni, insya-Allah bacaan kita akan tamam. Maksudnya good lah, baik lah. Kalau faham kan. Tapi ni bab mat je. Adalah lagi bab lain, nun mati, tanwin, macam tu. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh tuan-tuan? Minta maaf lah kalau tak berapa menjawab sangat soalan tu. Itu sahaja daripada saya. Kita tutup dulu. Boleh? Mantap lah bacaan. Ya, mantap, mantul tuan-tuan. Orang panggil bahasa sekarang mantul. Tak loket sharing ilmu. Alah. Saya share gitu-gitu je tuan-puan ada orang mungkin dia akan cerita detail lagi lah. Tu saya minta maaf tadi tu. Takut cerita tu macam gitu-gitu je kan. Okey, terima kasih sekali lagi semua kerana sudi mendengar. Alhamdulillah ada lagi berapa orang ni? 80 orang juga yang stay mendengar tu. Baik, jom kita tangguhkan dulu doa kita, doa tilawah nah. Kemudian kita tutup dengan tasbih kafarah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah, terima kasih semua. InsyaAllah saya doakan anda semua agar terus diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam mempelajari ilmu Quran ini. InsyaAllah saya yakin yang menonton ni ramai je yang dah mahir pun semua. Tapi atas sebab dasar ilmu tu sendiri kan, kadang-kadang ada benda yang kita memang dah belajar, tapi mungkin ada benda-benda baru yang kita dapat. So kita saling belajar saya belajar daripada tuan-puan pun belajar sesuatu untuk hari ni. Alhamdulillah. So jazakumullah khairan jazak. Jangan lupa kita punya pertemuan pada hari Isnin nanti jam 9 malam, dan nanti pagi tu saya akan war-warkan kembali lah, ingatkan kembali. Dan itu saja. Yang baik itu semua datang daripada Allah SWT, dan yang kurang itu adalah daripada kesilapan ataupun kelemahan saya sendiri, dan saya mewakili pihak Izzi Ngaji memohon maaf buat anda semua, dan salam rejab buat semua insya-Allah. Dan tuan-tuan puan, saya nak pesanlah sikit kalau tuan-puan ialah masuk satu rejab, kalau tuan-puan biasa dengar satu hadis kan, ni saya share lah.
Kalau kita jumpa ada satu hadis tu yang dia kata, kalau kita, kejap saya baca lah, sekarang tak sampai pula maklumat tu. Kejap ya. Tentang hadis begini. Sudah masuk 1 Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberitahu berita 1 Sya'ban bersamaan Jumaat Sayyidul Ayyam kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya yakin tuan-puan biasa dengar kot benda ni. So ini adalah hadis yang palsu dan tidak ada sandaran. Okey, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Jadi berhati-hati tuan-puan dalam kita menyebarkan sesuatu. Saya cerita ni sebab ni masuk 1 Sya'ban ni. Kadang kita dengar mesej tu kan. Kalau kita duk sebarkan, kita akan terselamat daripada api neraka. Haram api neraka baginya. Jadi kena jelas lah. Sebab hukum kita berdusta dengan nama Nabi ni, okey. Ni hadis yang saya nak sebutkan ni daripada riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari, apa yang disebut, barang siapa berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari 107. Okey, tuan-puan boleh rujuklah dalam website Mufti berkaitan dengan bab-bab hadis ni. So kena hati-hati, itu sahaja. Sekadar sharing tuan-puan. Jadi janganlah sebarkan kalau ada mesej-mesej tu yang kata 1 Rejab, kalau kita 1 Sya'ban, kalau kita sebarkan tu haram api neraka kan. Baik, wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita, ya. Dan jangan lupa say thanks to Allah kerana beri keizinan pada kita untuk bersama pada pagi ini. Saya Ustaz Abdul Hadi memohon kemaafan sekali lagi, dan insyaAllah kita bersua lagi pada minggu hadapan. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu lagu penutup insyaAllah. Salam Jumaat. Salam maju jaya. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu walau sedar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah,
pernah menangis keranamu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan darimu. Kau pengasih, kau penyayang, kau pengampun kepada hamba-hambamu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurgamu, tapi tidak pula aku sanggup ke nerakamu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat.